Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wa hatta ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita menyambung lagi pengajian kita di dalam kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habshi rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bil ulumihi fid darin. Amin. Kita telah melalui pengajian berkenaan perkara-perkara yang wajib kita imani, kita percaya akan kewajipannya, seperti kewajipan yang termaktub di dalam rukun Islam yang 5. Begitu juga dengan asal akidah yang berkaitan dengan uluhiyah ataupun berkaitan dengan hal ketuhanan, seperti berkaitan tentang zatnya Allah Ta'ala beserta dengan sifat-sifat yang wajib layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan sifat yang mustahil bagi Allah dan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam ilmu akidah terbahagi kepadanya 3 bahagian. Yang pertama dipanggil sebagai uluhiyah, yang mana kita telah bicarakan di dalam pengajian yang lepas berkenaan dengan uluhiyah. Dan keduanya ialah berkaitan dengan nubuat, iaitu berkaitan dengan hal-hal kenabian. Dan yang ketiga ialah perkara yang berkaitan dengan as-sam'iyat, iaitu perkara-perkara yang hanya kita pernah dengar akan berita hal kewujudan perkara-perkara tersebut. Akan tetapi kita tidak boleh melihat ataupun mendengar ataupun menghidu ataupun merasai akan kewujudannya dengan panca indera kita. Hanya kita pernah tahu kerana kita pernah mendengar khabar dari telinga ke telinga sahaja. Adapun hal yang keduanya yang mana telah disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, bahawa beliau berkata wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizatil zahirah وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ ومن سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه. Iaitu dia, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang dimaksudkan Muhammad di sini ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang mana keturunan dan silsilahnya sampai kepada Adnan, dan mana Adnan ini silsilah keturunannya sampai kepada Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba. Ini bagi menafikan pandangan sesetengah orang ataupun kepercayaan sesetengah orang
apabila nampak orang yang soleh dan kemudiannya mempunyai pelbagai-pelbagai kejadian yang luar daripada akal ataupun luar daripada adat berlaku di sekeliling orang tersebut, maka mereka mendewakan orang itu ataupun menganggap orang itu sebagai Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihi salam, yang mana Nabi Isa alaihi salam ini berlaku pelbagai perkara yang di luar adat di sekeliling beliau, sebagaimana dengan mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya umatnya Sayyidina Isa alaihi salam salah anggap, sehingga menganggap beliau sebagai Tuhan. Begitu juga setengah masyarakat yang terdahulu, yang mana mereka menaikkan ataupun menyanjung ke tahap mendewakan manusia. Sebab itu Allah SWT di sini ditulis bahawa Nabi Muhammad SAW ini, pertama, beliau baginda adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, bukan hanya hamba, akan tetapi tingginya martabatnya Rasulullah SAW ialah sebagainya utusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksud hamba di sini bukanlah satu pengertian yang hina, ya. Adapun pengertian hamba orang kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang faham maksud penghambaan kepada Allah, orang yang meneladani maksud hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempraktikkan sifat dan perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan, dipraktikkan, dicontohkan, diteladanikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, itu adalah perkara yang sangat mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kerana di akhirat Allah akan suka memanggil hambanya, wahai hambaku, abdi. Ini bagi penerangan supaya kalau kita faham maksud hamba kepada Allah. Tidak sama maksudnya hamba kepada manusia. Hamba kepada Allah lebih mulia. Adapun hamba kepada selain daripada Allah, maka itu ialah satu pengertian yang sangat hina. Sebagaimana orang yang menghambakan dirinya kepada wang sebagai contoh, kepada orang yang kaya, orang yang mempunyai kedudukan, dia menjadi hamba kepada orang tersebut kerana maksud yang ingin dicapai ataupun agenda yang diingini. Orang ini dia telah menjadi hamba kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusannya kepada sekalian makhluk. Utusan ataupun dalam kata lain iaitu sebagai Rasul. Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu kita fahami apakah itu erti Rasul. Yang pertama, apakah perbezaan Rasul dengan Nabi? Semua Rasul adalah Nabi. Akan tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Rasul ini syaratnya sama macam Nabi, iaitu mestilah daripada kalangan laki-laki ataupun kalangan lelaki. Yang mana Rasul ataupun Nabi ini bukanlah orang yang lahir daripada keturunan yang ayahnya melakukan perkara yang keji dan ibunya melakukan khianat. Yakni mudah cakap bukan dari
pada hasil tidak berkahwin, tidak bernikah. Yakni Rasul atau Nabi, ibu bapanya, keturunannya semua dilahirkan dengan hasil pernikahan. Bukan daripada hasil perlakuan zina dan sebagainya. Dan begitu juga Nabi ini dia adalah orang yang merdeka. Tidak boleh seorang Nabi itu adalah orang yang hamba kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga Nabi ini mestilah orang yang selamat daripada penyakit ataupun kecacatan yang menyebabkan orang lari daripadanya. Seperti penyakit-penyakit yang berjangkit ataupun penyakit-penyakit yang menjijikkan. Dan mereka ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perbezaan Nabi dengan Rasul, yakni Rasul ini wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka haruslah disampaikan sebagai sebuah syariat kepada umat-umat mereka. Bukan bermaksud Nabi ini tidak perlu berdakwah, tidak perlu menyampaikan kebenaran. Bukan. Akan tetapi Nabi ini diberi wahyu sebagai contoh amalan ataupun sifat yang baik ataupun zikir ataupun pengetahuan ilmu hanya untuk amalan mereka sahaja tanpa perlu mensyariatkan wahyu tersebut kepada kaumnya. Adapun Rasul harus menyampaikan setiap risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya dan agar menjadi syariat bagi umatnya itu. Adapun Rasul ini bilangannya ada pelbagai riwayat. Ada 313. Ada riwayat kata 314. Ada riwayat kata 315. Walhasil bilangan Rasul adalah sebanyak itu. Adapun yang wajib kita kenal dan kita tahu dan kita akui bahawa orang ni Rasul hanyalah 25 orang sahaja. Kalau sebut pasal 25 Rasul, kita ingat dengan lagunya Raihan. Ini orang dapat pahala hanya kerana berseni. Kerana jika bukan kerana jasa dia membuat sebuah lagu 25 Rasul, sukar hendak kita menghafal nama-nama Rasul yang 25 itu. Itu pahalanya berpanjangan hatta mereka wafat. Subhanallah. La ilaha illallah. Ada pun bilangan Nabi lebih daripada itu. Bilangan Nabi-Nabi adalah lebih daripada itu. Kemudian Rasul Nabi Muhammad SAW ini dia adalah baginda ialah utusannya Allah kepada sekalian makhluk. Berbeza daripada Rasul sebelumnya Sayyidina Muhammad SAW yang terhad kepada umatnya sahaja. Kenapa? Kerana pada waktu itu banyaknya Rasul, banyaknya Nabi. Adapun pada zamannya Rasulullah SAW Sayyidina Muhammad, Nabi itu hanya baginda sahaja. Dan baginda Sayyidina Muhammad merupakan Nabi yang terakhir. Dan daripada wahyu ataupun revelation yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengindikasikan bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul yang terakhir dan diutuskan untuk sekalian makhluk. Ini universal. Tidak terhad kepada orang Arab sahaja. Dan tujuan bagi diutuskan Rasul ialah bagi memberi petunjuk kepada mereka. Iaitu tugas Rasul ialah memberi hidayah.
bagi tunjuk. Bagi tunjuk apakah perkara yang perlu kita lakukan. Apakah tanggungjawab kita sebagai seorang hamba? Apakah tanggungjawab kita sebagai seorang insan? Semua itu tidak dapat kita ketahui dengan sebenar-benarnya kecuali setelah diutuskan Rasul. Bagaimana kalau kita lihat sikapnya Arab Jahiliyah pada waktu dahulu yang mana mereka menanam anak-anak perempuan mereka kerana mereka menyangka bahawa anak-anak perempuan ini akan membawa kepada penghinaan terhadap keluarga mereka. Akan tetapi dengan revelation daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budaya tersebut, fahaman tersebut dapat dikekang, dapat dihapuskan, dapat diberi pengertian bahawa perbuatan itu salah. Salah. Begitu juga ada setengah orang yang mana menyangka bahawa sebagai contoh, pakaian-pakaian sedemikian merupakan pakaian-pakaian Arab. Orang Arab pakainya begini. Akan tetapi kalau kita telusuri hadis, telusuri Al-Quran yang mana semua itu diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai utusan dan diberi petunjuknya oleh baginda kepada kita, maka kita dapati bahawa pakaian-pakaian ini dengan guideline yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ini ialah pakaiannya orang yang bermaruah, pakaiannya orang Islam yang beriman, yang bermaruah, yang mana kalau orang nampak, orang tahu orang ni orang Islam. Orang nampak, orang tahu orang ni orang baik. Orang nampak, orang tahu oh ini orang yang beriman. Orang tahu, orang nampak orang ini orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuklah sebagai contoh berkenaan hijab, tudungnya wanita, pakaiannya wanita, pakaiannya lelaki, dawabit, guideline itu semuanya telah digariskan melalui wahyu. Bukan perpakaiannya orang Arab. Dan juga Nabi Muhammad SAW ini dan Rasul itu tugasnya juga adalah untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi bahawa tugasnya Rasul memberi petunjuk, memberitahu apakah perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang itu sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi Allah, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, yang mana dia hendak menjadi manusia yang mulia, manusia yang tinggi martabatnya di dunia dan di akhirat. Maka ini tugas Rasul untuk menunjukkan kepada kita. Walaupun orang tu hamba sahaya, walaupun orang tu tak ada memiliki apa-apa, kalau dia mengikuti semua pesanan dan petunjuk yang telah diberikan oleh Rasul, maka dia adalah orang yang mulia hatta dia adalah orang yang miskin tak ada apa-apa. Sebagai contoh, satu orang yang nama dia Uwais Al-Qarni. Orang ini bukanlah orang yang senang, akan tetapi orang yang miskin. Hatinya sudah ingin menjumpai Nabi Muhammad SAW. Dia hidup pada zamannya Rasulullah, akan tetapi dia tidak dapat bertemu dengan Rasulullah SAW kerana beliau sibuk menjaga ibunya. Diriwayatkan beliau ini orang yang sangat susah hidupnya dan mengambil upah menjaga untuk orang pergi haji. Orang ini walaupun tidak pernah menjadi sahabat, miskin juga, akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang ini dia tidak terkenal di atas muka bumi. Akan tetapi dia dikenali oleh ahli langit. Ahli langit iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat. Sehingga Rasulullah SAW
menyuruh agar para sahabat seandainya bertemu dengan orang ini iaitu Uwais Al-Qarni, mintalah supaya dia istighfarkan untuk kamu. Ini orang bukan sahabat. Tapi Nabi suruh sahabat jika jumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah dia agar mendoakan kepada Allah keampunan bagi kamu. La ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat-mukjizat yang jelas ataupun mukjizat-mukjizat yang zahir. Apakah maksud mukjizat? Mukjizat itu ialah perkara yang berlaku di luar daripada adat ataupun bersalahan dengan adat, yang mana tujuan berlakunya perkara tersebut adalah untuk mencabar ataupun melemahkan orang-orang yang mencabar ataupun mendustakan Nabi ataupun Rasul. Maka mukjizat ini yang pertama hanya berlaku pada Rasul sahaja, Rasul dan Nabi. Dan tujuannya adalah untuk melemahkan ataupun menyahut cabaran orang yang mencabar ke atas kerasulan ataupun orang yang mencabar ataupun menentang kepada Rasul. Sebagaimana mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mencabar ataupun untuk menyahut cabaran ahli-ahli sihirnya Fir'aun. Pada zaman eranya Nabi Musa alaihi salam, zaman itu masyhur ya, orang waktu itu popularnya kalau nak jadi hebat dia jadi tukang sihir. Tukang sihir. Maka diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu dengan perkara yang lebih hebat daripada sihir. Begitu juga pada zamannya Nabi Isa alaihi salam, waktu itu banyaknya penyakit dan nak jadi hebat jadi orang yang orang yang boleh merawat penyakit lah. Maka diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Isa boleh merawat orang yang terkena penyakit kusta. Adapun pada zamannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang Arab, mereka ini bahasa Arab itu merupakan sebuah bahasa yang mempunyai sastra yang sangat tinggi. Sehingga ada sebuah pasar yang mana di pasar tersebut mereka berjual beli syair, jual beli sastra. Kerana sastra pada waktu itu dengan baca syair orang boleh sedih, baca syair orang boleh menangis, baca syair orang boleh ketawa, baca syair orang boleh hati tenang, baca syair orang boleh jadi berani, baca syair orang boleh jadi kuat. Jadi diturunkan Al-Quran Al-Karim yang mana tidak ada satu orang Arab pun yang boleh melawan kesastraan Allah Subhanahu Wa Taala daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi itu adalah tujuannya mukjizat. Adapun terdapat pelbagai perkara yang berlaku bersalahan dengan adat, berlawanan dengan adat, dengan pelbagai tujuan dan dengan pelbagai orang. Ada yang dipanggil sebagai irhas, jadi itu mukjizat. Ada yang dipanggil sebagai irhas, iaitu perkara-perkara yang di luar tabiat ataupun di luar adat, bersalahan dengan adat, diberi kepada bakal Nabi ataupun bakal Rasul dengan tujuan untuk membantu Rasul ataupun Nabi tersebut. Ada juga dipanggil sebagai karamah, iaitu perkara di luar adat yang berlaku terhadap orang yang terkenal dengan dia punya kesolehan dia, orang yang soleh. Ada juga perkara di luar adat yang berlaku kepada orang kadang-kadanglah
kepada orang yang mana dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah nak membantu dia pada sesetengah perkara. Sebagai contoh, berlaku aksiden, wa'iyyazubillah, kereta terbakar tapi orang dalamnya tak meninggal. Itu dipanggil sebagai i'anah. Ada juga dipanggil sebagai istidraj, iaitu perkara di luar adat ataupun di luar bersalahan dengan adat yang berlaku kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Taala, sama ada dia fasik ataupun dia kufur. Perkara di luar adat tersebut adalah perkara yang pada tilik pandangan kita ialah sebuah nikmat. Sebagai contoh, Fir'aun diberi kekayaan oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kesihatan yang sangat kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Fir'aun Ramses kedua, Ramses kedua yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi dia orang yang tidak beriman, malah dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan diberi begitu supaya dia lebih lalai, lebih jauh daripada Allah. Ada juga orang yang mana fisik ni orang Islam, kuat judi misalnya, kuat minum arak sebagai contoh. Diberi nasihat, kita kata bahawa perbuatan itu salah, perbuatan itu berdosa, Allah tak suka. Akan tetapi dia diberi oleh Allah SWT kekayaan, bisnesnya maju, dan dia menjadikan itu sebagai hujah bahawa dia tidak dimarah oleh Allah, dia tidak dilaknat oleh Allah, dia tidak dimurkai oleh Allah. La ilaha illallah, dia kata orang benci aku, orang condemn aku, orang kata aku buat ni buat itu, akan tetapi tengok aku kaya, itu urusan aku dengan Tuhan. Itu istidraj. Ada lagi yang dipanggil sebagai ihanah, iaitu perkara di luar adat ataupun bersalahan dengan adat yang berlaku kepada orang yang kufur kepada Allah SWT juga, akan tetapi atas tujuan menghina. Sebagai contoh, pada zaman dahulu ada orang yang mengaku Nabi, panggil Musailamah Al-Kazzab. Orang ini apa yang Rasulullah pernah buat sebagai mukjizat, dia pun nak buat juga. Akan tetapi terbalik. Rasulullah SAW merawat mata orang dengan mukjizat, orang itu matanya makin terang. Kalau orang tu rabun, jadi tak payah pakai cermin mata. Akan tetapi dia terbalik. Rawat sebelah mata, dua-dua mata buta. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah ludah pada satu perigi, air dalam perigi itu jadi banyak. Adapun dia terbalik, dia ludah pada satu perigi itu jadi kering pontang. Itu ihanah. Adapun yang terakhir dipanggil sebagai al-kuhanah, ataupun dalam bahasa kita senang cerita, sihir lah. Sihir ni juga adalah perkara yang di luar adat, akan tetapi perkara itu bukan kurniaan Allah, malah dia adalah perkara yang berlaku dengan bantuannya syaitan. La ilaha illallah. Dan baginda SAW adalah seorang yang jujur di dalam setiap berita yang disampaikan dari Allah. Iaitu setiap apa yang keluar daripada mulutnya Nabi Muhammad SAW, apa sahaja, wajib kita percaya bahawa perkara itu benar. Sebagaimana benarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila sampai di telinganya orang bercerita, berkata-kata berkenaan bahawa Muhammad bercakap tentang Isra' Mi'raj. Satu malam dia boleh pergi, tak sampai satu malam, dia boleh pergi Masjidil Aqsa, kemudian dia boleh naik langit, dia jumpa dengan Nabi Ibrahim, dia jumpa dengan Nabi Adam, dia jumpa dengan Nabi Musa, dia jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, kalau semua benda keluar daripada mulutnya Muhammad bin Abdullah, pasti betul.
Hakadha, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selain sifat seorang rasul itu tidak boleh menipu ya. Kerana dia ada 4 sifat yang wajib bagi rasul. Iaitu mestilah seorang rasul itu dia amanah, sidik. Amanah, sidik, jujur. Fatanah, bijak dan tabligh dan senantiasa menyampaikan. Maka seorang rasul itu tidak boleh menipu. Ditambah lagi Nabi Muhammad SAW ini amanahnya baginda, kejujurannya baginda sudah popular sejak daripada sebelum baginda menjadi rasul lagi. Sebab itu baginda digelar Al-Amin walaupun belum turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Dan difokuskan di sini ialah bahawa agar kita dengar berita daripada Nabi Muhammad SAW, kita membenarkannya. Lebih-lebih lagi perkara berkaitan dengan sirat. Apakah itu sirat? Sirat itu ialah sebuah titian di akhirat kelak yang mana titian itu kecil, tajam, kuat. Yang mana kalau kita menapak dengan mata akal kita pada hari ini di dunia, kalau kita pijak di atasnya, nescaya kaki kita akan terbelah. Akan tetapi kehendaknya Allah, semua orang akan melintasi sirat tersebut. Akan tetapi sifat orang yang melintasi as-sirat tersebut berbeza-beza, berdasarkan kepada amalan orang itu di dunia. Begitu juga dengan mizan, iaitu timbangan, yang mana timbangan ini besarnya sebentang langit dan sebentang bumi. Akan tetapi mempunyai sensitiviti yang sangat tinggi sehingga satu atom daripada amalan dia akan sensitif. Begitu juga dengan haud, iaitu perigi yang mana kalau orang minum air tersebut tidak akan merasa haus selama-lamanya. Airnya lebih putih daripada susu. Rasanya lebih manis lebih sedap lazat daripada madu. Baunya lebih wangi daripada kasturi. Dan barang siapa yang minumnya tidak akan haus selama-lamanya. Semoga Allah SWT merezekikan kita untuk minum daripada haud. Dan lain-lain perkara akhirat seperti barzakh, seperti soalan dua malaikat, azab kubur dan nikmat di dalamnya. Ini semua ialah perkara-perkara sam'iyat yang mana kita hanya dengar ceritanya sahaja daripada mulutnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita lihat, tidak boleh kita dengar, tidak boleh kita hidup, tidak boleh kita rasa dengan 6 sense, 7 sense, 8 sense. Tak akan kita rasa kecuali kalau kita dah berlepas roh daripada jasad. Waktu itu baru kita nampak barzakh. Baru kita nampak malaikat munkar nakir. Selagi mana kita berada di dalam jasad insaniah, jismiyah ini, tak dapat kita rasai dengan panca indera kita yang keenam. Wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahil munzalati haqqun. Dan Al-Quran dan semua kitab-kitabnya Allah yang telah diturunkan itu adalah benar. Yang pertama difokuskan, kita wajiblah kita mempercayai akan Al-Quran Al-Karim. Bahawa Al-Quran Al-Karim merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di dalam bahasa Arab, yang dimulai daripada surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dia diturunkan kepada Rasulullah SAW dan diberi pahala apabila dibacanya.
kitab Al-Quran Al-Karim ini wajib kita percaya semuanya itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan every words daripada Quran Al-Karim wajib kita percaya. Tak boleh kita percaya sedikit, kita tak percaya sedikit. Adapun kadang-kadang bila kita baca ada contradiction di dalam Al-Quran Al-Karim, maka wajiblah bagi kita untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Itu perintah daripada Al-Quran. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, orang yang ahli. Seandainya kamu tidak tahu, jangan buat andaian sendiri walaupun Al-Quran Al-Karim. Ya. Dan juga kita perlu percaya bahawa Allah juga pernah turunkan kitab Taurat. Allah juga pernah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah juga pernah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu sahaja yang wajib kita percaya. Adapun untuk percaya sebagaimana yang kita percaya kepada Al-Quran, setiap words daripada Allah, setiap lafaznya dapat pahala baca, boleh dibaca dalam solat, itu tidak perlulah. Kerana sebagaimana yang kita tahu, hatta di dalam Quran juga pernah disebutkan bahawa orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu telah memodifikasikan kitab-kitab mereka sama ada secara wording ataupun secara translation ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai terjemahan lah, iaitu berlaku penyelewengan di dalam penterjemahan. Itu kita tak jumpa lagi kitab Injil turun daripada bahasanya Nabi Isa alaihissalam, kerana Nabi Isa bercakap dalam bahasa Aramaik. Adapun yang ada hanyalah bahasa yang hampir, yang paling dekat iaitu bahasa Greek. Itu sahaja. Dan itu semua kita baru wajib percaya bahawa itu benar. Wal malaikatu haq, dan malaikat itu juga benar. Kita perlu wajib percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta makhluk yang dipanggil sebagai malaikat. Malaikat ini adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan daripada cahaya, yang mana tidak mempunyai jantina. Kalau kita tengok cerita-cerita orang putih, dia merupakan malaikat ini kejap lelaki, kejap perempuan, kejap macam orang dan sebagainya. Itu semua bukan itu of course lah, yang pertama itu cerita, jadi gambaran mereka sahaja. Adapun terdapat juga di dalam hadis Nabi Sayyidina Jibril sebagai contoh datang dengan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam hadis Jibril yang mana malaikat Jibril datang dengan keadaannya berambut putih, berambut hitam dan berbaju putih. Akan tetapi itu bukan rupanya yang sebenar. Ataupun itu hanyalah jelmaan sahaja supaya kita tak terkejutlah kalau nampak rupa malaikat yang betul-betul. Jadi orang pun selesa. Adapun malaikat yang betul-betul itu tidak diketahui rupanya yang sebenar. Adapun hanya diriwayatkan bahawa malaikat itu mempunyai sayap-sayapnya. Dan juga malaikat ini merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diciptakan padanya nafsu ataupun kehendak sendiri, syahwat. Jadi malaikat ini tidak mempunyai rasa lapar. Jadi tak perlu makan kepada minum. Tidak ada ngantuk bagi mereka. Jadi mereka tidak tidur. Dan juga begitu mereka tidak perlu berkahwin. Jadi malaikat-malaikat ini dia akan taat setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sujud 10,000 tahun, mereka akan sujud 10,000 tahun tanpa kata penat, tanpa kata letih, tanpa kata nak pergi tandas ke, tanpa kata nak tidur ke.
Kerana Allah SWT menciptakan malaikat ini satu makhluk yang tiada nafsu, tiada kehendak, yang mereka tahu hanyalah taat kepada Allah SWT sahaja. Itu malaikat. Adapun malaikat ini banyak. Bilangannya banyak. Tetapi yang wajib kita percaya bahawa mereka ini malaikat ada 10. Iaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Itu malaikat. Dan juga syurga dan neraka itu benar. Dan wajib juga kita bagi orang Islam yang beriman agar kita percaya bahawa wujudnya syurga dan wujudnya neraka sebagai tempat balasan bagi orang-orang. Kalau orang itu baik, maka balasannya syurga. Kalau orang itu tak baik, balasannya neraka. Dan setiap nikmat ataupun tempat yang cantik, yang sangat cantik bagi kita, kita dapat lihat di atas muka bumi ini, ataupun yang tengah terbayang di atas minda kita, semua itu tidak dapat mencapai ataupun mencakupi indahnya syurga, nikmatnya syurga, seronoknya syurga. Begitu juga segala azab yang terlintas di minda kita, terlihat di mata kita. Kalau kita tengok, sebagai contoh, orang nak bakar Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dia bawa satu api yang sangat besar, satu lembah. Sampai mereka nak dekat pun tak berani. Macam orang nak dekat dengan matahari, panas sangat. Jadi apa mereka buat? Mereka campak Sayyidina Ibrahim menggunakan trebuchet, lebih kurang macam tu. Trebuchet ataupun lestik macam tu lah. Yang besar dia buat untuk campak Sayyidina Ibrahim masuk dalam api. Dahsyatnya api tersebut tidak boleh dibandingkan dahsyatnya api neraka. Ataupun kita terbayang dengan bagaimana orang-orang Eropah dahulu menyeksa tahanannya ataupun tawanannya dengan diikat, dengan dipasung, disebat, dicemeti. Neraka lebih dahsyat daripada itu. Ya. Dan serta segala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar. Ini dinamakan perkara-perkara samayat. Kalau kita belajar dengan lebih lanjut ataupun lebih dalam, perkara-perkara samayat ini termasuklah sepertinya jin. Ya. Juga termasuklah di sini tidak disebutkan, iaitu dipanggil sebagai qada dan qadar. Qada dan qadar. Walhasil akidah ini semuanya perbahasannya merangkumi kepada rukun iman yang 6, iaitu beriman, percaya kepada Allah SWT, yang mana semua itu berkaitan dengan uluhiyah. Kemudian beriman kepada kitab, beriman kepada para malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Adapun beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat, itulah perkara sam'iyat. Dan juga beriman kepada rasul, perkara nubuat. Adapun beriman kepada qada dan qadar, ini berkaitannya dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya rasa kita sudah mencakupi semua daripada perkara-perkara tersebut yang berkaitan dengan iman. Yang berkaitan dengan iman. Hakadha, kita dah habis di bahagian akidah. InsyaAllah jika ada kemusykilan ataupun ada pertanyaan dan sebagainya, boleh ditanyakan di ruang komen. Kalau kita sempat untuk jawab pada hari ini, kita akan jawab pada minggu hadapan insyaAllah. Dan insyaAllah juga kita akan sambung pada minggu hadapan perkara yang berkaitan dengan fiqh, bermula daripada fardu wuduk, insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una,
رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كل أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأخلاق علما نحظى بخير ونكفى كل شر رب ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرى برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل ممنون واغفر ولست أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى صحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته